Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Masjid, seterusnya yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam dan tuan-tuan Bilal. Seterusnya yang saya kasihi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah dan juga rahmat kurniaannya. Pada malam yang baik ini dapat kita bersama-sama bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita masih lagi menyambung dalam perbincangan kita soal tajwidul Quran. Dan tajuk kita ini masih tidak berganjak pada tajuk hamzah wasal ataupun cara membaca hamzah yang bersambung. Secara umumnya telah saya ceritakan daripada mula kuliah kita bagaimanakah tanda bacaan hamzah wasal. Kemudian saya telah pun ceritakan pada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kaedah yang kita gunakan ketika mana kita hendak memulakan bacaan. Pada mana-mana kalimah yang terdapat di awalnya huruf hamzah wasal. Itu semua dah saya bincang bersama dengan tuan-tuan pada kuliah kita sebelum ini. Yang mana baris atas itu dimulakan apabila selepas hamzah wasal itu terdapat huruf lam. Tak kiralah lam itu selepasnya terdapat huruf yang berbaris ataupun lam itu berbaris mati. Kita tetap mula baris atas kerana selepas hamzah wasal terdapat huruf lam. Yang keduanya, hamzah wasal itu dibaca dengan baris atas, baris bawah ataupun baris depan. Baris bawah depan pula. Baris bawah ataupun baris bawah lah. Kita mula dengan baris bawah apabila di selepas huruf hamzah wasal terdapatnya huruf yang berbaris atas ataupun yang berbaris bawah. Kalau macam hamzah wasal yang dibaca dengan baris atas, kita tak payah tengok selepas dia baris apa. Sebab kalau nak mula baris atas ni asal ada lam, kita mulalah dengan baris atas. Sebab itu kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Ra baris atas, kita mula baris atas. Tidak, kita tak tengok pun ra tu barisnya apa. Tapi disebabkan selepasnya ada lam, dah tentu kita mulakan dengan baris atas. Tetapi kalau sekiranya hamzah wasal itu selepasnya tidak ada huruf lam, maknanya selain daripada huruf lam, maka bermulalah di situ kita kena lihat siapa baris selepas huruf hamzah wasal. Kalau barisnya di atas, maka dimulakan dengan baris bawah. Kalau selepas hamzah wasal bukan huruf lam dan terdapat huruf yang berbaris bawah, kita mula juga dengan baris bawah. Kalau atas, mula bawah. Di bawah pun kita mula bawah. Yang ketiga, apabila hamzah wasal yang selepasnya bukan huruf lam, tetapi huruf yang bukan lam itu berbaris di depan, maka kaedah yang perlu digunakan adalah memulakan bacaan dengan baris depan. Itu saya dah cerita pada tuan-tuan pada kuliah kita yang sebelum ini. Dan telah juga saya bincang bersama dengan tuan-tuan pada kalimah-kalimah
yang sepatutnya kita mengikut kaedah baris ni, tapi kita tak boleh ikut kaedah baris disebabkan asal bagi kalimah itu dalam bahasa Arab terpaksa mengikut macam mana orang Arab sebut. Sebelum ni saya pernah cerita pada kalimah-kalimah tertentu seperti kalimah ibnu. Kalau kita lihat ibnu itu ada hamzah wasal, selepasnya terdapat huruf ba yang mati dan huruf nun yang bagi depan selepasnya. Kalau mengikut kaedah yang telah kita bincang, bagi depan perlulah dimulakan dengan bagi depan, patut disebut dengan ubnu, tapi tidak dibaca ubnu, disebut dengan ibnu sebab Arab baca dengan i. Arab dah sebut macam tu, dia tak boleh pakai dah kaedah yang tajwid ni, kena pakai kaedah yang Arab sebut macam tu. Okey. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, saya cerita bila mana hamzah wasal itu selepasnya ada huruf hamzah juga. Hamzah wasal selepas dia ada hamzah. Okey, hamzah wasalnya ada alif lah. Alif yang barisnya sad, kepala sad tu. Selepasnya ada hamzah, huruf hamzah yang berbaris mati. Pada kalimah yang sedemikian, satu kaedah lain yang perlu digunakan, iaitu menggunakan kaedah badal, ataupun bahasa Melayunya kaedah tukar. Kita tukarkan. Tukarkan yang mana? Kita tukarkan hamzah yang kedua itu mengikut apa yang kita baca untuk memulakan bacaan pada baris hamzah wasal. Contohnya hamzah yang hamzah baris mati, sebelumnya ada hamzah wasal. Hamzah wasal tu pula mengikut kaedah kita kena mulakan dengan baris bawah, contoh. Jadi bila kita nak mulakan dengan baris bawah, maka kita kena mengikut kesesuaian, iaitu baris bawah sesuai baginya ialah menggantikan hamzah yang kedua itu dengan huruf ya. Contoh pada kalimah, contohnya pada kalimah idzanli, hamzah wasal, ada hamzah, ada nun, ada lam ya. Hamzah wasal, selepasnya huruf hamzah. Hamzah baginya mati. Jadi kalau ikut permulaannya, kaedah di sini kita kena mulakan bacaan dengan baris bawah. Sebabnya selepas hamzah yang baris matinya ada huruf baris atas, kita mulakan baris bawah. Tapi sebelum kita nak memulakan baris bawah tu, dia tak boleh terhenti seketika itu je. Kita tak boleh baca dengan idzanli, sebab sukar bagi orang Arab untuk membaca ataupun menyebut bacaan pada kalimah yang ada dua hamzah. Ini kira hamzah lah ni, i. Kemudian jumpa pula hamzah mati, Arab susah nak sebut. Jadi hamzah yang kedua ni orang Arab dia guna kaedah badal. Badal ni maknanya gantikan hamzah kedua ini dengan huruf mat. Huruf mat ada 3, alif, waw dan ya. Jadi nak guna huruf mat yang mana? Alif ke, waw ke, ya. Jadi Arab mengikut kaedah di sini, dia tengok kita mulakan bacaan dengan baris apa. Kalau baris bawah kita mulakan bacaan, sesuai baris bawah ini gengnya ialah huruf ya. Jadi asalnya bunyi idzanli, tapi bila setelah ditukarkan menjadi ya disebabkan dimulakan bacaan dengan baris bawah sesuai baginya huruf ya, maka bunyinya setelah bertukar daripada idzanli menjadi idzanli. Dia jadi i, 2 harakat. Tadi kalau tak ada ya ni, kalau tak ada ya ni, ada hamzah, bunyinya tak panjang pun, idzanli. Tapi bila kita dah membadalkan dia, menggantikan dia kepada ya mat, bacaan telah berubah menjadi panjang 2 harakat, idzanli. Ini salah satu contoh yang saya dah cerita sebelum ni. Okey. Begitu juga pada kalimah hamzah wasal, ada waw yang atasnya hamzah baris mati, ta mim nun. Begini kalimah ni.
Hamzah wasal selepasnya huruf hamzah yang baris mati. Selepas hamzah baris mati, huruf baris depan. Mengikut kaedah bacaan yang kita dah bincang sebelum ni, kalau selepas hamzah wasal ada huruf baris depan, kita kena mula dengan baris depan. Baris depan dia kena baris depan. Kalau baris atas, bawah. Kalau bawah, bawah juga. Kalau depan, baru mula baris depan. Kalau baris depan, kalau ikut mengikut kaedah, dimulakan dengan baris depan. Jadi asal sebutannya ialah U'tumina. Sebab hamzah baris depan U jumpa dengan hamzah yang mati bunyinya U. Kemudian tumina. Bunyi asalnya U'tumina. Orang Arab rasa susah nak sebut. Bunyi U payah nak sebut. Leceh. Dia tak boleh sebut dengan bunyi dua hamzah tu, maka dia gantikan, dia guna kaedah gantikan hamzah kedua ini mengikut siapa yang dibaca baris sebelumnya. Baris sebelumnya ialah baris depan. Baris depan ini orang Arab dia rasa sesuai geng dengan baris depan ialah huruf waw mat. Jadi asalnya tadi bunyi U, bila ganti dengan waw mat, dia dah bertukar bunyi bacaannya jadi U'tumina. Dia jadi U'tumina. Udah jadi panjang. Tadi U tak panjang, tapi bila diganti dengan waw sudah menjadi panjang. U'tumina. Itu kaedah dalam bahasa Arab. Baik, saya masih lagi nak cerita pasal bab ini. Tuan-tuan, pada malam ini saya nak bawa satu contoh daripada surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ayat yang keempat, juzuk ke-26 kalau tak silap saya. Muka surat yang pertama dalam juzuk 26, surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf pada ayat yang keempat. Kalau tuan-tuan ada mushaf dalam handphone tu, memang cantik, tuan-tuan boleh tengok. Saya mushaf pun tak ada. Tuan-tuan boleh lihat pada ayat surah Al-Ahqaf, dalam muka surat awal, muka surat juzuk 26 itu, ada ayat, adanya ayat as-samawati. Maksud dia ada waqaf, kemudian dia ada kalimah as-samawati. Okey tuan-tuan, dia ada kalimah ni dekat surah Ahqaf ayat yang keempat. Tuan tengok ayat 4 surah Ahqaf. Kalau tuan-tuan ada mushaf, tuan-tuan boleh buka nanti kat rumah dan sebagainya. Dekat ayat 4 tu ada kalimah as-samawat, kemudian dia ada baris waqaf, tanda waqaf. Ada tak Haji? Ada kan? Okey, ada baris waqaf. Kemudian ada kalimah ini, kalimah hamzah wasal, hamzah baris mati, ta baris depan, waw yang mat, dan nun baris bawah, dan ya yang mat. Okey, kaedah di sini saya nak bincangkan ayat surah Ahqaf ni. Sebab ayat surah Ahqaf ni kebiasaannya soalan yang biasa ditanya ketika setiap kali kalau kita baca tadarus pada bulan Ramadan. Kita baca tadarus bulan Ramadan dekat masjid surau kita. Jadi kita baca seorang-seorang, tiba-tiba ada sekali tu kita punya turn kena dekat awal juzuk 26. Sudah demam kat situ. Jumpa ayat ni. Baca-baca kena tegur. Salah. Salah siapa? Ramai orang tak tahu ada baca yang silap di sini. Okey. Pada ayat ini, kalau sekiranya kita ini baca dengan wasal, maknanya kita baca tak berhenti pada waqaf ni, kita baca as-samawati tuni, kita sambung blablabla sampailah akhiril ayat. Contohlah kalau kita baca satu nafas. Kalau bagi orang yang baca satu nafas, itu tak menjadi satu kesalahan. Katakanlah dia baca satu ayat ni dengan satu nafas, tak ada berhenti dekat waqaf ni.
as-samawati tuni. Tapi yang akan jadi salah bila orang itu dia berhenti. Dia tak salah, saya tak kata salah tu berhenti. Berhenti tu salah tak, saya tak kata. Ni masalahnya as-samawat. Okey, dia berhenti. Tiba-tiba dia nak mulakan kat sini. Saya nak tanya dulu sebelum saya nak cerita panjang. Saya nak tanya pada tuan-tuan yang ada depan saya ini. Kalau tuan-tuan tengok huruf ini ataupun kalimah ini, agak-agak tuan-tuan, macam mana bunyinya kalimah ini sekiranya kita berhenti dekat samawat, kemudian kita nak mulakan bacaan pada kalimah ini, kita nak mulakan dengan bunyinya macam mana tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan. Mungkinlah kalau yang biasa dengar dia akan sebut itu ni, tapi ada setengah orang dia tengok itu ni, ada orang yang dia sebut tu ni. Saya nak bagi tahu dekat sini tuan-tuan. Kalau ikut sebenarnya, kalau kita perhatikan secara kaedah yang kita dah bincang sebelum ini, kalimah ini tak ada masalah pun. Kalau mula-mulanya kita tengok, tak ada masalah apa-apa pun. Ada hamzah, selepasnya huruf ta. Ta bagi depan. Kita mulakanlah dengan bagi depan. Kalau ikutkan macam itulah kaedah yang kita cerita sebelum ni. Kemudian saya pun dah cerita, kalau ada dua hamzah, maka hamzah yang kedua kena gantikan. Digantikan kena sesuai dengan huruf sebelumnya tu. Sebelumnya tu dimulakan dengan baris apa? Kalau sebelumnya dimulakan baris depan, patutnya digantikan dengan huruf waw. Kita pun bacalah utuni bi kitabim. Kita pun baca apa itu. Hakikatnya yang kita baca utuni, ia tetap menjadi kesalahan. Baca utuni pun salah. Ada seorang mungkinlah dia belajar cerita pasal badal kan. Macam saya dah pernah cerita pasal badal. Tuan-tuan dah faham badal tu apa? Maknanya dua hamzah itu bertemu, satu hamzah kena digantikan dengan huruf mat yang sesuai dengan baris sebelumnya. Tuan-tuan tengok, sebelumnya huruf mat itu digantikan dengan waw sebab sebelumnya dimulakan baris depan. Tuan-tuan pun letaklah waw di situ. Tuan-tuan pun baca tu ni, ia tetap menjadi kesalahan sebab ni saya nak bagi tahu. Ini kalimah tu ni, Allah pen ni pun saya punya pen. Kalimah tu ni ini merupakan kalimah bagi jamak. Jamak ni dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, saya cerita sikit je lah dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab, dia ada setiap perkataan itu boleh dipecahkan kepada 3 bahagian. Sama ada perkataan tu boleh jadi mufrad ataupun boleh jadi musanna ataupun boleh jadi jamak. Ni kena sebut jamak, jangan sebut jimak lah, lain bunyinya. Kena sebut jamak. Dulu masa belajar tahfiz dulu ada budak tu salah sebut jimak, garu kepala tu tuan guru tengok kema. Jimak kan sebut, salah sebut, bukan sebut jimak, jamak sebutan dia. Baik, mufrad, musanna, jamak. Dalam bahasa Arab dia ada istilah ini. Setiap satu perkataan dia boleh pergi kepada mufrad ataupun musanna ataupun jamak. Mufrad ini maksudnya perkataan yang menunjukkan satu. Musanna perkataan yang menunjukkan 2. Jamak dia menunjukkan 3 ataupun lebih daripada itu. Itu dalam bahasa Arab. Dia macam orang putih lah, dia apa orang putih dia ada istilah apa ke namanya. Single kan? Plural tu. Dia apa Arab punya macam tu juga. Tapi Arab dia special sikit, dia ada 3. Ada yang tunjuk 1, ada yang tunjuk 2, ada yang tunjuk 3 ataupun lebih. Baik. Kalimah asal bagi uktu ini ialah hamzah wasal. Ini kalimah asal dia. Ini kalimah asal. Kalimah asal bagi mufrad i'ti. Asalnya kalimah itu yang menunjukkan mufrad dia menunjukkan 1 ialah i'ti.
Yang kedua, kalau menunjukkan dua, bunyinya apa ke bunyinya? Iktiar. Iktiar. Okey. Ini menunjukkan dua. Kalau perkataan jamak yang menunjukkan tiga ataupun lebih disebut sebagai itu. Itu. Ini jamak. Ikti menunjukkan satu, iktiar menunjukkan dua, itu menunjukkan tiga ataupun lebih. Jadi di sini, kenapa di sini tidak boleh mengikut kaedah yang kita cerita sebelum ni, iaitu memulakan dia dengan baris depan? Sebab di sini kalimah jamaknya dia kena ikut siapa asal usul dia. Maknanya jamak dia tak boleh ikut kepala dia je. Aku ramai, aku kena ikut akulah, tak boleh. Jamak dia kena ikut mufrad dia. Asal usul dia iaitu ta ini dibaca dengan baris bawah. Asalnya. Dia ikut asalnya. Dia tak boleh ikut ni. Kalau kita ikut kaedah yang jamak, maka salah kaedahnya. Sebab kalau apa-apa jamak dia tak tunjukkan yang dia ni hebat. Yang tunjukkan hebat ialah mufrad. Sebab mufrad ini adalah akar dia. Asalnya dia ni perkataan tu ialah ini. Hamzah bagi mati, ta bagi bawah. Jadi di sini orang tak baca dengan tu. Orang akan sebut dengan itu. Arab tak sebut tu. Arab sebut itu. Kenapa Arab sebut itu? Sebab dia ngikut asalnya disebut dengan iti. Kalimah asalnya ta bagi bawah. Ta bagi bawah dimulakan dengan bagi bawah. Jadi dia ikut atas ni. Kalau dah atas ni mulanya daripada bagi bawah, yang di bawah jamak ni pun dimulakan dengan bagi bawah, walaupun ta itu barisnya depan. Dia ngikut yang asal dia. Sebab itu di sini walaupun ta itu barisnya depan, kita tak boleh baca mula dengan baris depan, kita mula dengan baris bawah. Jadi asalnya dekat sini dah tak boleh jadi sebutannya jadi apa? Dia tak jadi dia kena jadi asalnya. Itu asalnya. Ni maksud ikti ni maksudnya datangkan. Macam dulu saya dekat Mesir tu, masa mula-mula sampai tu, syekh kadang-kadang dia ada setengah syekh ni dia cakap dalam bahasa amiyah. Amiyah ni maknanya bahasa pasar. Bahasa pasar ni dia tak adalah cakap ikti ni. Ikti ni bahasa baku lah. Cuma ada setengah syekh ni yang mengajar kami bahasa Arab, dia sukalah cakap dengan kami ni bahasa yang fushah, bahasa yang baku ni. Jadi kadang-kadang dia bercakap, "Ya Allah, ya Malizi, ikti mushaf ilayya." Datangkan mushaf kepadaku. Maksudnya bawa mushaf tu pada dia. Itu maksud dia, ikti. Tapi dia pun tak sebut ikti, disebut iti. Sebab apa dia bagi iti? Sebab hamzah ni Arab tak boleh sebut. Memang ternyata Arab susah nak sebut dua hamzah. Dia sebut, "Ya Allah, iti mushaf ilayya." Bagi bawa mushaf depan aku. Bawa Quran tu datang padaku. Iti ilayya. Datangkan padaku. Jadi dekat sini, cerita pasal dekat sini, asalnya ikti. Jadi kaedah dekat sini, hamzah bila dah ada dua sekarang ni, satu bagi bawah kita mulakan, satu lagi bagi mati. Jadi kalau yang bagi mati ini perlu ditukarkan, dibadalkan menjadi huruf mat yang sesuai dengan sebelumnya. Sebelumnya ini dibaca dengan baris bawah, maka sesuai pada baris bawah ialah digantikan dengan huruf ya. Jadi disebut sebagai iti. Dulu syekh kami sebut iti. "Ya Allah, iti mushaf." Bawa padaku mushaf. "Itil kitab." Bawa padaku kitab. Iti maknanya kata suruhan bagi sini, bawa sini. Macam tu. Jadi iktiar menunjukkan bawa dua tu. Jadi kalau tu bawa semua tu sini. Itu maksudnya. Iti bawa satu je. Iktiar bawa dua tu ke sini. Itu bawa semua sekali, jangan tinggal, bawa sini. Itu maksud kalimah ini. Jadi kalimah ini maksudnya datangkan padaku. Okey?
Baik, jadi kalimah ini ialah jamak bagi kalimah iti. Jadi di sini samalah kaedahnya macam saya kata tadi, disebabkan walaupun di sini waw, tak boleh kita guna kaedah mula baris depan sebab asal usul kalimah itu dimulakan dengan baris bawah. Jadi di sini kena mulakan dengan baris bawah. Maknanya asalnya bunyinya itu. Tapi Arab tak boleh sebut dua hamzah, maka digantikan. Hamzah kedua ini menjadi huruf mat yang sesuai dengan baris sebelumnya. Baris sebelumnya huruf baris bawah. Jadi baris bawah ini dia sesuai dengan dia huruf mat yang huruf mat apa? Huruf mat ya. Baris bawah sesuai dengan ya. Baris atas sesuai dengan alif. Baris waw sesuai dengan baris depan. Jadi kalau baris bawah sesuai dengan ya. Jadi kita baca di sini bunyinya itu ni. Kalau kata tuan-tuan, esok baca tuan-tuan sekiranya tuan-tuan jumpa ayat ni pada surah Ahqaf ayat 4 ni, katakanlah tuan-tuan berhenti bacaan, waqaf bacaan pada as-samawat. Jadi tuan-tuan nak mulalah pada bacaan di kalimah ini. Tuan-tuan jangan baca utuni. Tuan-tuan kena baca ituni. Kena baca dengan dua harakat. Ituni bi kitabim min qabli hadha. Okey, ituni. Dia tak boleh baca ituni. Ituni. Inilah satu kalimah yang kebiasaannya kadang-kadang kita sukar nak memahami. Contoh kan saya mula-mula pun tuan-tuan, masa saya tasmik bacaan Quran ayat surah Ahqaf ini di Mahat Tahfiz Tapah. Masa tu saya tasmik dengan siapa ya? Dengan Syekh Walid saya rasa. Orang Arab Yaman, dia mengajar sekolah tahfiz tu, saya baca tasmik dengan dia. Jadi sebelum kita tasmik dengan dia, kita tanya senior kita. Kita kata dengan senior kita, kita nak mula dengan bacaan, macam mana bunyi ni kan? Sebab saya tak tahu. Saya tanya senior saya, kita nak baca macam mana ni? Mungkin senior saya pun mungkin tak tahu kot hukum bacaan ni. Dia pun kata, kalau tengok kan barisnya depan. Kalau baris depan, mula ke depan lah. Uktuni lah. Saya pun bila nak tasmik esok dengan Syekh Yaman tu, saya pun baca lah as-samawat uktuni bi. Dia kata, ya Allah, tani marratan ukhra. Baca sekali lagi. Kita bacalah samawat uktuni. Dia kata khata, hadza khata. Ini salah bacanya. Sebab apa salah? Kata kenapa salah? Dia kata ini bukan uktuni bacanya, ituni. Tapi masa tu dia tak cerita pada saya macam mana boleh jadi ituni tu. Saya tak cerita, dia cuma khabar ituni je bacanya. Saya pun bacalah ituni bi kitabim min qabli hadha. Sampailah saya kat Mesir, kita belajar secara khusus dalam bab ini, barulah kita nampak rupanya kaedahnya di sini mengikut kata asal dia. Dan digantikan dia sebab Arab susah nak sebut dua hamzah. Dan kita sendiri dengar, saya sendiri dengar, Arab tak boleh sebut. Syekh saya tak ada sebut pun dia tak sebut. Dia sebut et. Kita ingatkan dia sebut pasal Atroman, ataupun disebutkan pasal apa, kedai dekat sebelah Rahman Corner ke apa kan. Apa dia nak ngabarkan bawa mari sesuatu pada dia et. Dengar ET, kita orang bota pula dah biasa duduk Iskandar ni, ET tu ada dua, sama ada dekat sebelah Rahman Corner ataupun dekat kedai parit. Dua je ET. Sekali datang Mesir dia sebut ET lagi. Kita kat ET mana dia sebut? Rupanya maksud ET tu ialah bawa padaku. Kita dulu belajar, masa saya dulu belajar dekat sekolah di sini, kita sebut ET kan, sebab dalam Quran alam ya'ti saufa ya'ti, mana ada baca ya'ti, tak ada, kita baca ya'ti. Boleh sebutlah hamzah tu dulu, tu boleh sebut. Jadi bila kita kat Malaysia kita sebut i'ti, tak tahu kaedah tu. Bila sampai Arab tak sebut gitu, disebut i'ti. Saya kata ada ke kalimah kita sebut i'ti, ada ke kalimah i'ti? Rupanya i'ti tu ialah kalimah i'ti yang kita sebut selama hari ni. Itulah saya cerita sebelum ni. Makna apa? Dengan i tu maknanya sama, serupa je, tapi dia punya kaedahnya salah lah. Arab tu dengar apa ke passion sebutnya, kopi tu
Dia faham juga kan. Macam saya baca tu. Arab tu tahu saya baca apa. Tapi dia heran apa yang bunyi kopi tu. Sebab Arab tak baca kopi tu. Arab sebut iti. Arab sebut dengan baris bawah. Arab tak baca dengan tu. Arab baca dengan itu. Gitu. So saya mula kita biasalah saya cerita. Macam saya cerita sebelum ni pada tuan-tuan. Kita mungkin tuan-tuan pada kita punya pahaman yang kita rasa benda tu tak sukar untuk kita sebut dengan dua hamzah. Apa salah sebutlah ikti. Itu boleh kita sebut, tak ada masalah. Kita orang Melayu apa salahnya? Tapi Arab bagi dia rasa susah sangat. Jadi disebabkan Arab itu susah nak sebut, dia guna kaedah badal, maka kita kena akur dan ikut kaedah mereka. Sebab ini pun bahasa dema. Tak bolehlah kita buat pandai pula. Dema tak codek. Kita pula kata ke dema. Awak ni patutnya dema kena belajar dengan awak. Awak lagi handa bahasa dema. Jangan kopi tu. Kita kena ikut akur kaedah dia. Dulu saya tak faham juga tuan-tuan. Dulu saya masih tak faham langsung. Saya macam tertanya-tanya, apa yang susah sangat Arab ni sebut? Sebut je lah dua hamzah, i. Bila kita suruh dia sebut, boleh je, dia memang boleh je sebut i tu. Tapi dia memang macam tak apa gemar-gemarnya. Dia memang tak gemar cakap dengan dua hamzah ni. Kita pun jadi heran. Ya Allah, ngada pun. Makan roti je pun, itu pun bayar. Kita duduk sampai rimahkan dia macam jenuh mikir. Pasal apa dia tak boleh sebut? Bukan susah sangat dia sebut. Tapi yelah, bila saya pun kita dah belajar. Last sekali orang Arab sendiri yang cakap kat saya, Syekh sendiri kata kat kita, Syekh kata memang kami sukar nak sebut. Kami bukan tak boleh sebut, kami sukar nak sebut. Kami rasa payah nak sebut. Dia bukan tak boleh sebut, boleh macam kita lah. Apa benda yang kita buat, mungkin ada benda yang kita boleh buat. Tapi ada kala tu benda tu kita boleh buat, tapi benda tu rasa macam payah sikit lah nak buat. Macam tu Arab gitu. Dia boleh sebut, tapi dia rasa payah lah nak sebut kalau dua hamzah. Oleh kerana itulah mereka guna kaedah badal. Okay, baik tuan-tuan, InsyaAllah malam ini itu saja perbincangan kita tentang hamzah wasal. Selesai bab hamzah wasal, minggu depan kita akan masuk pada topik yang lain. Tuan-tuan ada soalan, saya buka. Dah lama saya tak buka soalan. Kau ada siapa nak tanya pasal hukum tajwid selain daripada hamzah wasal? Nak tanya hamzah wasal pun boleh, nak tanya selain daripada hamzah wasal pun boleh. Ada soalan tuan-tuan? Okey. Saya faham, semua faham lah tu. Semua faham lah tu, insya-Allah. Saya seronok mengajar sini. Dia tak ada tanya nanti, insya-Allah. Okey. Kaedah badal yang kita sebut badal, gantikan huruf bahagian atas dengan alif, kalau bahagian depan dengan waw, kalau bahagian bawah dengan ya. Kaedah itu terpakai kalau sekiranya kita nak mulakan kalimah itu saja. Kalau sekiranya kita berhenti samawat, nak mulakan pada kalimah itu, baru guna kaedah itu. Tapi kalau sekiranya Cik Zubir nafas panjang, nak baca pada mula ayat tu, sambung terus sampai akhiril ayat. Baca tak payahlah kita pakai samawati tuni. Jangan baca macam tu pula. Samawati tuni. Kalau sambung, dia tetap sebut hamzah yang kedua tu, ti tu. Tapi kalau kita baca berhenti, baru kita tukar hamzah kedua dengan huruf ya. Ya. Kalau wakaf yang sad tu, itu menunjukkan wakaf yang orang kata berhenti boleh, sambung boleh. Tapi kalau ikut yang kita cerita sebelum ni, kalau tanda kopi tu sambung lagi lebih baik. Sebab itu saya ada tengok banyak sahabat-sahabat kita kalau jumpa ayat ni dia tak berhenti, Cik Zubir. Dia terus saja samawati tuni bi kitabim. Selesai. Dia tak fikir panjang dah. Kan? Tapi kalau kata dia berhenti, dia kena mulakan dengan bunyi itu ni. Dia terpakai pada ketika mana kita nak mulakan bacaan saja. Tapi kalau bersambung pada dia, tak payah. Sebut je hamzah tu. Itu yang buatkan saya fikir panjang tu. Bila sambung elok je Arab aja. Tik
Tak ada pun punya rasa macam payah Hamzah tu kan. Tapi bila apa? Tak tahulah, mungkin disebabkan Hamzah dengan Hamzah ke, saya pun tak pasti. Jadi itu yang menyebabkan mereka suka kot nak sebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu depan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf di atas segala kesilapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup majlis pengajian kita pada malam ini dengan baca tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.